Allahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddiq lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, muka surat 9 yang bawah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab mengenai iman. Iman iaitu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi Rasulullah menerang kepada Arab yang bertanya kepada Rasulullah itu tentang iman. Kata Rasulullah, iman ini antu minabillah, bahawa kamu beriman dengan Allah. Ini merujuk kepada rukun iman, arkanul iman, rukun iman. Rukun iman tu sebagai dasar yang asas, yang pokok, yang penting kita beriman kepada Allah. Ni hadis. Jadi iman ni, kata Rasulullah, iman ni antu minabillahi, bahawa kamu beriman dengan Allah. Iman ni, apa maksud iman? Iman pada pengertian ahli hadis dan ahli fiqh, iaitu at-tasdiq bil qalbi, membenar dengan hati. Dia kena pengertian iman pada pengertian ahli hadis dan ahli fiqh, at-tasdiq bil qalbi, membenar dengan hati. Ada tiga perkara. Beriman dengan hati, ada membenar dengan hati, at-tasdiqu bil qalbi, membenar dengan hati. Yang kedua, al-iqrar bil lisan, bertutur dengan lisan. Dan yang ketiga, al-amalu bil jawarihi, beramal dengan anggota. Jadi ada tiga komponen yang penting ini. Itulah maksud iman yang lengkap. Kalau ada dua, satu tak ada, tak lengkap. Yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah. Nak dinamakan orang tu Islam, dia kena mengucap dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ataupun abduhu wa rasuluh. Ucap. Dengan sebab mengucap itu, berlakulah hukum Islam kepada dia di dunia ni. Apabila seorang tu mengucap, maka berlakulah hukum Islam di dunia ni kepada dia. Dalam arti kata, sembelihan dia kita boleh makan, dan dia boleh jadi imam, kita ikut belakang dia. Kemudian dia boleh berkahwin dengan orang Islam, dan orang Islam boleh kahwin dengan dia. Banyak lagi. Sebab apa? Sebab mengucap itu melibatkan hukum di dunia ni. Nak iktiraf dia sebagai orang Islam. Kemudian itu maksudnya mengucap dua kalimah syahadah, membenar dengan hati, iaitu membenarkan segala hukum hakam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, al-amalu bil jawarih, iaitu beramal dengan anggota. Beramal dengan anggota ni yang kita buat hari ni lah. Sembahyang dengan anggota,
puasa, zakat, haji, semua tu beramal dengan anggota. Ada 3 benda ni barulah dinamakan mukmin yang lengkap di sisi ahlul hadis dan ahli fiqh. Kalau tak ada satu, tak lengkap. Tak lengkap. Apabila tak lengkap, di akhirat besok, perjalanan dia untuk nak menuju kepada Allah di akhirat besok amat sukar, amat susah. Kalau dia mengucap, dia membenar, tapi tak sembahyang, tak puasa, tak buat apa yang Allah Ta'ala perintah, amalan zahir, jadi akhirat besok susah sikit perjalanan dia. Dia terpaksa masuk satu kawasan, ataupun dia terpaksa masuk. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak pernah menyalahi janji dia. Jadi orang yang macam ni akhirat besok dia kena diseksa dulu. Seksa disebabkan meninggal suruhan Allah. Walaupun dia mengucap, walaupun dia membenarkan dengan hati dia segala hukum hak Allah, cuma dia tak sembahyang. Amal anggota dia tak ada. Jadi dia tak boleh masuk syurga lagi lah. Dia terpaksa diseksa sehingga habis dosa dia. Sampai habis dosa dia, barulah dia akan dikeluarkan oleh Allah daripada neraka. Barulah dimandi dalam sungai Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Lepas bersih semua elok lengkap, maka akhirnya dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak mau macam tu. Kita nak, sebelum kita berjumpa dengan Allah, kita kena lengkap. Amalan kita bagi lengkap. Jadi beriman dengan Allah, tengok di bawah tu dia kata perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang gaib, yang tak nampak dengan mata kita. Semua tak nampak ni. Beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat. Semua ni kita tak nampak, tapi kita kena meyakini dan kita beriman benda ni ada. Perkara yang gaib hanya didengar melalui Quran. Quran yang cerita ni semua, hari akhirat, semua rasul ni, dan hadis Nabi seperti syurga, neraka, mahsyar, tempat perhimpunan manusia di padang mahsyar, mizan, timbangan amalan, siratul mustaqim, dan lain-lainnya lagi, banyak lagi. Kausar, haud, semua tu kita kena beriman. Benda tu kita tak nampak, dan benda tu dicerita melalui Quran dan hadis. Kena beriman. Tak boleh. Tengok belakang tu. Beriman dengan Allah, malaikat-malaikat. Allah itu zat yang wajib disembah. Allah itu nama bagi zat yang wajib disembah. Musamma dia zat Allah. Jadi zat Allah kita tak boleh fikirlah zat Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Zat Allah tak sama dengan makhluk, dan kita tak dibenarkan. Nabi pun larang kepada kita, kepada umat, mengkaji zat Allah. Tafakkaru fil khalqi. Kita boleh fikir tentang kejadian Allah, ciptaan Allah. Bukit buka, gunung ganang, lautan, sungai, semua boleh fikir. Tapi zat Allah, wala tafakkaru fil khaliq fatahliku. Nabi kata jangan kamu fikir tentang khaliq, tentang Allah tu, tentang zat Allah. Fatahliku, kamu akan rosak, akan musnah, akan tak sampai. La tuhitu bil fikrah. Fikrah kita tak sampai nak fikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fikir kita sendiri pun tak habis, tak selesai. Hal sendiri kita pun tak habis. Jadi zat Allah Ta'ala ni bukan jirim, bukan jisim. Manusia jirim, berjisim. Bagi Allah, zat dan nisbah kepada Allah dia panggil zat dan sifat. Nisbah kepada makhluk dia panggil jirim dan arab. Itu istilah saja. Istilah kepada makhluk dan kepada Allah.
Dan malaikat-malaikatnya, malaikat Allah ni banyak, tak terhingga, melebihi, kata riwayat, melebihi pasir-pasir yang ada di bumi. Banyak lagi malaikat. Yang 10 tu ketua-ketua malaikat. Malaikat apa nama? Malaikat Jibril, menurun wahyu. Malaikat Israel, cabut nyawa. Malaikat Mikail, memberi rezeki. Malaikat Ridwan, jaga syurga. Malik, jaga neraka. Raqib, Atid, menulis amalan jahat dan amalan baik. Itu ketua-ketua malaikat yang ketua-ketua dia lah. Yang malaikat yang lain begitu banyak, tak terhingga, tak boleh kita nak habaq di sini. Dan kita pun tak nampak malaikat. Malaikat tak nampak. Malaikat nampak kita, jin nampak kita, malaikat nampak kita. Akhirat besok kita nampak, kita nampak jin, nampak malaikat. Nampak. Hari ni dia terbalik, jin nampak kita, kita tak nampak dia. Akhirat besok kita nampak dia, dia tak nampak kita. Terbalik. Malaikat. Semua jin, jin dan manusia itu mukallaf. Malaikat dia tak mukallaf. Mukallaf ni jin dan manusia aja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Malaikat dia Allah Taala cipta dia, tabiat dia ibadat pada Allah. Ibadat dia tabi'i dia, semula jadi panggil dia ibadat kepada Allah. Dia tak tahu derhaka. La ya'sunallah ma amarahum. Malaikat ni tak pernah derhaka pada Allah. Apa yang disuruh dia buat semua. Nak derhaka tak tahu. Sebab dia dicipta bukan jenis derhaka, jenis taat semua. Manusia Allah Ta'ala cipta, dan jin ada suruhan dan ada larangan, ada nafsu. Malaikat dia nafsu tak ada, akal ada, nafsu tidak ada. Sebab itu malaikat dia tidak ada cabaran. Manusia ada akal, ada nafsu. Manusia ada akal, ada nafsu, dia taat pada Allah dengan baik, dengan bersih, dengan elok, maka dia lebih daripada malaikat yang muqarrabin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Binatang dia ada nafsu. Nafsu ada, akal tak ada. Jadi manusia ni sempurna. Ada akal, ada nafsu. Dua ada. Malaikat dia ada akal, nafsu tak ada. Haiwan nafsu ada, akal tak ada. Semua satu-satu. Manusia ada dua. Akal ada, nafsu ada. Dengan sebab ada nafsu inilah menjadi cabaran kepada manusia. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman manusia satu ketika dia bertambah, satu ketika wa yanqus dia berkurangan. Ulama tafsir maksud iman manusia ketika dia bertambah bisa babi ta'ah, dengan sebab taat. Dia rajin buat ibadat, rajin baca Quran, rajin solat sunat, maka iman dia naik. Ruh keiman dia naik, ketakwaan dia hampir pada Allah. Satu ketika iman wayangkus, satu ketika iman dia menurun. Sebab apa menurun? Iman kita menurun. Ruh kualiti iman tu turun. Sebab bisa babil maksiat, dengan sebab maksiat. Banyak maksiat. Maksiat ni ada maksiat zahir. Maksiat zahir ni maksiat mata, maksiat tangan, maksiat perut, maksiat kaki. Anggota-anggota 7 ni banyak buat maksiat. Ada tangan buat benda tak elok, pergi tampak orang, buat rasuah. Ada mulut buat fitnah. Ada kaki pergi tempat-tempat maksiat.
dan sebagainya, itu maksiat zahir. Dan ada ketika manusia dia buat maksiat batin. Maksiat batin ni hati. Hati dia selalu memikir benda-benda yang lara. Duk sembang merapu, duk fikir tentang maksiat, macam-macam fikir kan. Sebab itulah manusia ni kalau boleh sampai satu tahap, sebab tu ada seorang ulama kat Mesir, dia kahwin awal umur, tak silap saya, Syekh Sya'rawi, ulama tasawuf Mesir. Dia kahwin, tak silap saya, dia baca dalam buku 16 tahun umur dah kahwin. Apabila dia kahwin awal, dia maksiat, dalam hati dia maksiat tak ada dah. Sebab apa? Dia tak fikir dah satu sudut tentang perempuan, dia tak fikir dah. Dia hanya tumpu buat belajar saja, buat belajar mengaji. Sebab tu dia boleh sungguh kan. Jadi iman satu ketika naik, satu ketika turun. Iman kita naik dengan sebab taat. Iman kita menurun disebabkan banyak maksiat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman dengan Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya iaitu kitab Al-Quran. Kita merujuk kepada 4 buah kitab. Yang pertama kitab Taurat, diturun kepada Nabi Musa. Kitab Injil kepada Nabi Isa. Kitab Zabur kepada Nabi Daud. Kitab Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. 4 buah kitab ni wajib kita beriman. 4 buah kitab ni daripada Allah, wajib beriman. Walaupun kitab Taurat, Zabur dan Injil bukan turun pada kita, tapi turun pada umat-umat yang dahulu. Beriman atas dasar kitab itu daripada Allah, bukan hukum hakam. Hukum hakam telah dimansuh oleh Allah, tak boleh pakai dah. Setelah datangnya Quran, maka Quran itu memansuhkan kitab-kitab yang dahulu, hukum-hukum yang dahulu. Quran melengkapkan kitab-kitab yang dahulu. Dalam Quran ni mengikut hitungan Ibnu Abbas, dalam Quran ayat dia 6,616 ayat. Itu hitungan Ibnu Abbas, jumlah ayat-ayat Quran. Kemudian kepada rasul-rasulnya. Rasul tu maksudnya utusan Allah. Dia ada rasul, dia ada nabi. Kalau sebut rasul, dia khusus. Kalau sebut nabi, dia umum. Apabila sebut rasul, dia confirm dia nabi. Apabila sebut nabi, tak semesti dia rasul. Rasul dia khusus, nabi dia umum. Makna nabi itu, makna nabi daripada nubuwah. Nubuwah maksudnya martabat tinggi. Allah Ta'ala lantik rasul, mestilah dia seorang lelaki. Nak jadi rasul mesti lelaki, perempuan tak boleh. Tak boleh. Lelaki yang merdeka tu rasul. Dia perkataan nabi itu daripada nubuwah, maksudnya martabat yang tinggi. Allah Ta'ala lantik seorang lelaki menjadi nabi dan disampaikan pada hukum hakam kepada dia untuk dia saja, untuk dia beramal. Untuk dia beramal. Macam Nabi Khizir. Nabi Khizir itu dia bukan rasul, dia nabi. Allah Ta'ala bagi ilmu kat dia untuk dia saja, tak disuruh sampai kepada orang lain. Itu Nabi Khizir. Nabi Khizir ni Allah Ta'ala anugerah kepada dia ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu batin, ilmu tasawuf yang tinggi. Sehingga kan Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, man antum a'lamu bihi minni ilma. Di kalangan kamu siapa yang lebih mengetahui, lebih pandai daripada aku. Dia cakap biasalah.
Kemudian Allah Ta'ala tegur Nabi Musa. Dia kata, hai Musa, di sana ada seorang hamba Allah yang lagi alim daripada kamu. Sebab tu orang yang belajar agama ni, semakin dia belajar, semakin dia tunduk ilmu dia. Dia semakin dia belajar, dia tak ada duduk nak bangga dengan ilmu lah dan sebagainya. Tu dia semakin tunduk. Jadi kata Nabi, kata Allah kepada Nabi Musa, di sana ada seorang hamba Allah yang lebih alim daripada kamu. Kata Nabi Musa kepada Allah, siapa dia? Kata Allah, itulah Khizir. Jadi Nabi Musa cari Nabi Khizir nak belajar ilmu. Dalam tafsir Al-Azhar kata, Nabi Musa cari Nabi Khizir memakan masa hampir 80 tahun. Itu riwayat, wallahualam. Cari-cari baru jumpa. Jadi Nabi Musa cari Nabi Khizir nak belajar ni makan masa lama. Cari tok guru. Bukan tu di akhir zaman tok guru cari nak murid. Zaman dulu anak murid pergi cari tok guru. Tak apalah. Jadi kemudian Nabi Khizir ni dia cari Nabi Khizir, Nabi Musa nak cari Nabi Khizir, dia ajak seorang kawan untuk teman. Sebab tu kita nak belajar ni kena cari kawan. Ajak kawan seorang yang belajar. Nama dia Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni selepas Nabi Musa wafat, dia dilantik oleh Allah jadi Nabi pula. Nabi Yusha' bin Nun. Cari-cari barulah jumpa Nabi Khizir. Baru jumpa. Jadi cerita Nabi Khizir ni ada dalam Suratul Kahfi. Suratul Kahfi. Wa iz qala Musa li fatahu la abru hatta ablugha majma'al bahraini aw amdhiya huquba. Banyak cerita dia. Falamma balagha majma'a bainahuma nasiya hutahuma. Cerita satu. Tuan-tuan boleh tengok dalam Suratul Kahfi. Tengok terjemah dia. Itu beza Nabi dan Rasul. Kalau sebut Nabi, tak semesti dia Rasul. Kalau sebut Rasul, confirm dia Nabi. Kalau Nabi tanpa Rasul, 240 ribu. Kalau Nabi dan Rasul, tadi Nabi saja. Kalau Nabi saja 124 ribu. 124 ribu. Maaf. 124 ribu tu Nabi sahaja. Kalau Nabi dan Rasul, ada 3 riwayat. Kata 313, 314, 315. Tapi yang duk jumpa-jumpa 313. Kalau Nabi dan Rasul yang disebut dalam Quran 25. Daripada Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam 25 tu ada Nabi, 5 orang Nabi dia panggil ulul azmi. Yang Nabi yang tahan sabar. Nabi apa? Nabi Ibrahim. Dia diuji dengan anak dia Ismail, nak disembelih. Dia serah pada Allah, tawakal pada Allah. Anak, sayang kat anak, tapi dengan perintah Allah jalan. Kata riwayat, ketika Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia, pisau dia nak letak di leher, tak makan. Diganti dengan kibas daripada syurga Allah SWT. Nak cerita di situ, nak tunjuk pengorbanan dia. Adakah dia sanggup melaksanakan perintah Allah walaupun anak dia sendiri? Nak uji dia. Jadi apa yang berlaku kepada kita, Allah Ta'ala nak uji. Allah Ta'ala bagi sakit, bagi ini. Sebenarnya Allah Ta'ala kasih.
kan, iza ahabballahu 'abdan ibtalahu, apabila Allah Ta'ala kasih kepada hambanya, ibtalahu, dia uji dengan diri kita sakit, uji dengan anak, uji dengan isteri, macam-macam ujian kita semua tak sama. Saya ujian macam lain, tuan-tuan macam lain, bukan sama semua, tak akan sama. Jadi itu Nabi Ibrahim. Yang kedua Nabi Musa. Nabi Musa diuji dengan pak angkat dia. Pak angkat Nabi Musa nama apa? Firaun. Dia Nabi Musa membesar istana Firaun, kan? Kemudian dia sendiri yang menentang Firaun. Firaun tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Izhab ila Firaun innahu tagha. Allah Taala perintah Musa dengan Nabi Harun supaya pergi jumpa Firaun. Tagha, dia tu melampaui batas. Firaun mengaku dia Tuhan. Allah Taala memberi kepada Firaun istidraj, iaitu kuasa sementara. Dia boleh menurunkan hujan, air sungai boleh mengalir dengan arahan dia, tumbuh-tumbuhan boleh menumbuh. Itu istidraj Allah kepada Firaun. Istidraj ni Allah Taala beri kepada orang bukan Islam dan kepada orang Islam yang fasik. Dia sabar, kan? Dia dakwah juga. Akhir sekali Firaun tenggelam dalam laut merah. Laut merah. Laut merah tu dalam Laut Merah tu tempat mana yang Nabi Musa belah sampai sebelah sana tu, dia tidak ada sebarang kehidupan. Maksudnya dalam lautan tu dia sama semua. Dan dalam lautan tu juga pengkaji daripada barat sendiri, mereka jumpa duit syiring yang lama-lama zaman Firaun, kereta roda dan sebagainya, semua jumpa. Sebab itulah apabila orang kat Mesir, kalau dia naik kapal ayak nak pi ke Mekah melalui terusan Swiss, dia akan melalui kawasan, kapal tu dia akan melintas kawasan laut mati yang Nabi Musa belah tu. Dan kapal tu apabila dia belah kawasan tu, dia takkan stabil. Itu kesan dia. Tapi tempat tu orang tak akan perasan, sebab dia makan masa lama, 3 hari 3 malam, tak tahu tak mana, kan? Sama aja. Jadi akhirnya Nabi Musa akhirnya Firaun apabila dia sampai ke peringkat sakaratul maut, nazak, nak mati, barulah dia nak mengaku keesaan Allah, kenabian Nabi Musa. Jadi pada ketika itu malaikat Jibril selam dalam lautan, mengambil lumpur, bawa naik, dimasukkan dalam mulut Firaun, dan dia tak boleh bersyahadah sebab telah ditetap di azali, dia mati dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ulul azmi, nabi yang diuji dan banyak sabar. Kemudian ulul azmi juga Nabi Nuh, umur 950 tahun. Nabi Nuh sabar juga, buat kapal. Nabi Nuh buat kapal atas bukit Judi. Bukit Judi tu dia sempadan antara Rusia dan Turki. Semasa banjir besar tu, selesainya banjir tu, kapal tu dia terdampar di atas bukit Judi.
fastawat al judi, dia sangkut di atas bukit judi, dan lama kelamaan kapal tu dia tenggelam dalam tanah. Jadi orang Barat buat kajian dan mereka sampai tempat tu, mereka masuk tengok dalam kapal tu ada berbilik-bilik, dan mereka buat keputusan memang tempat ni lah kapal Nabi Nuh transit di situ. Lah, dalam internet pun ada. Jadi Nabi Nuh sabar dakwah, baligh anni walau ayah, sampailah walaupun satu ayat. Kan kadang-kadang benda kebaikan yang kita nak buat banyak cabaran, orang kata, orang ni kata, kan kita nak buat kebaikan, nak bina tu memang payah, susah, tapi nak meruntuh benda baik tu sat ni, nak bina tu payah. Kita ni hanya orang setakat kata saja, kata fitnah itu. Kalau zaman dulu, Nabi-Nabi salafus soleh dulu bukan setakat kata, mereka dibunuh, digaji kepala, diseksa demi untuk mempertahankan agama Allah. Kita hanya orang kata aja. Orang kata sikit, merajuk. Merajuk. Jadi kena sabar banyak. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad akhir zaman ni lagi banyak ujian macam-macam daripada adik-beradik dia, kaum dia sendiri. Nabi ajak tak beriman pun Nabi sabar juga sampai dakwah. Hari akhirat, beriman dengan hari akhirat. Kita bagi orang Islam ada 2 hari. Hari dunia dan hari akhirat. Kita kena beriman, kita ni orang Islam ada 2 hari. Ada 2 rumah. Rumah kita di dunia dan rumah kita di akhirat. Rumah di dunia tak perlu besar-besar sangat. Lagi besar, lagi banyak nafsu, lagi banyak keinginan, lagi banyak macam-macam. Lagi banyak, lagi dia tak boleh nak kontrol nafsu. Sebab tu kehidupan kita kena sederhana. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan, amalan sederhana. Rumah sederhana, amalan sederhana, semua sederhana. Barulah kehidupan kita jalan dengan baik. Jadi hari akhirat ni hari tempat kita nak menuju di akhirat besok. Nak pergi ke neraka ke, nak pergi ke syurga pun tak tahu. Cuma kita orang Islam kena ada khauf dan raja. Khauf, takut. Takut Allah Ta'ala tak terima amalan kita. Raja kita mengharap Allah Ta'ala terima amalan kita. Dua tu kena, raja dengan khauf kena dua ada. Dan istilah tasawuf. Takut nak bertemu dengan Allah, amalan kita takut amalan tak diterima. Dan beriman dengan takdir baik dan jahat. Maksudnya qada qadar Allah kepada kita yang baik kena redha. Yang ditetapkan benda yang tak baik berlaku kepada kita redha. Redha atas dasar daripada Allah. Kalau kita tak redha, bermakna kita tak redha dengan perbuatan Allah, tak boleh. Sebab perbuatan baik dan yang tak baik keluar daripada Tuhan yang satu, iaitu Allah. Kalau kita tak redha, kita tak boleh redha benda maksiat, kita tak boleh redha benda yang tak baik, benda jahat. Tapi kalau berlaku pada kita, kena kat kita kena redha. Redha atas dasar itu telah ditakdirkan oleh Allah di azali dah. Tak boleh kita nak tolak. Akidah ni maksudnya simpulan iman. Dia panggil aqaidul iman. Aqidatan aqaid. Aqaid iman, simpulan iman. Simpulan iman ni banyaklah, iaitu sifat-sifat kesempurnaan
yang ada pada Allah begitu banyak, tak terhingga sifat kamalat. Sifat-sifat yang wajib kita tahu secara tafsir, iaitu ada 20, 13 ataupun 20. 20 tu termasuk sifat maknawiyah. Tu wajib kita kena mengetahui. Dan sifat-sifat 20 itu, semua itu ada dalam kalimah la ilaha illallah. Itu bab tauhid. Akidah tauhid mempunyai peranan penting untuk menetapkan keimanan di dalam hati seseorang serta meyakinkan wujud Allah dan mentauhidkannya. Sebab itulah kita kena belajar ilmu akidah, ilmu tauhid ni kita belajar sungguh-sungguh, kita yakin. Apa kita belajar, kita faham. Jadi ibadat kita kepada Allah tu berasa lazat, berasa seronok, berasa seolah-olah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu awaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Kalau budak yang baru lahir, kita nak buat apa? Kita kena azankan dia, iqamahkan dia, tahnikkan dia. Jangan tunggu lama-lama. Ni dah lama tunggu, dah besar baru nak azan. Dia tak pandai azan. Duk cari ustaz ni. Kita sendiri yang mengazankan anak kita. Kalau kanak-kanak yang baru lahir, kalau kita tak azankan dia akan disambar oleh iblis. Iblis yang bernama Sibyan. Iblis tu dia mai, budak tu lahir saja, iblis Sibyan tu mai, dia pitikam. Maksudnya iblis tu ditikam dengan jari dia. Sebab tu budak tu teriak. Budak ni bawa teriak sangat ni, teriak tanpa berhenti. Iblis duk tikam perut dia, duk pi keletek lah, duk pi masuk semua. Iblis masuk dulu. Susu minum dah, tapi dia teriak lagi. Tu iblis Sibyan duk tikam-tikam. Sebut dalam tafsir Nurul Ihsan ada sebut. Sebab tu kena cepat-cepat azankan dia dan iqamahkan dia. Dan mentauhidkannya. Orang-orang yang beriman mempercayai dan meyakini wujud Allah dan mentauhidkannya. Sebab tu dia akan hurai, dia akan datang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dia akan terang nanti. Serta mengiktiqadkan bahawa Allah bersifat kamalat, sifat kesempurnaan. Sifat kamalat, kesempurnaan bagi Allah amat banyak, tak terhingga, tak nak bilang, banyak sungguh. Dan sifat wajib, yang wajib bagi Allah berdasarkan kepada dalil ada 20. Dia panggil sifat 20. Dan maha suci Allah dari sifat kekurangan. Sifat kekurangan tidak ada pada Allah. Akidah tauhid juga mempunyai keistimewaan yang unggul, kerana di dalam akidah tauhid dibahaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan. Jadi disebut ni rukun iman 6. Itu dasar. Sebenarnya benih beriman ni banyak. Benda gaib semua kena beriman. Tentang ada syurga, ada neraka, ada azab kubur, siksa kubur, ada mahsyar, ada mizan, ada sirat, ada haud. Semua tu wajib beriman. Dia punya furuk-furuk dia tu banyak yang kena beriman. Yang Nabi sebut ni asas rukun iman. Kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rusul-rusul, hari akhirat, qadar baik dan jahat. Kerana di dalam akidah tauhid dibahaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan, di mana masalah-masalah ini tidak dibahaskan secara khusus di dalam ilmu yang lain. Dia dalam ilmu fiqh dia tak bahas, ilmu tasawuf dia tak bahas, ilmu tauhid saja bahas tentang keimanan pada Allah, kecuali dalam ilmu akidah dan tauhid. Sebab tu kita belajar ilmu akidah dan tauhid, samalah. Tauhid akidah tu samalah, iaitu beriman kepada Allah. Keistimewaan akidah
Tauhid yang membahaskan keimanan adalah terkandung dalam firman Allah yang berikut. Firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Surah Baqarah ayat 286. Terjemahan dia di bawah. Rasulullah SAW telah bersabda, telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, iaitu Allah. Dan juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain daripada rasulnya. Disebut dalam kitab, Nabi-Nabi dan Rasul yang paling afdal, yang paling mulia di sisi Allah adalah Rasulullah SAW. Walaupun begitu, Nabi kata jangan duduk bezakan Nabi-Nabi dengan dia, semua sama. Tapi hakikatnya Nabi Muhammad Nabi yang paling afdal di sisi Allah, paling mulia di sisi Allah SWT. Dan Nabi Muhammad juga Nabi yang paling paling handsome. Cuma kehandsoman Nabi Muhammad ni telah ditutup oleh Allah. Kalau dulu kata Nabi Yusuf, Nabi Yusuf handsome sungguh. Sampai Zulaikha tergila-gilakan Yusuf. Jadi cita-cita Zulaikha untuk nak berkahwin dengan Nabi Yusuf, akhirnya cerita tu dapat juga hasrat Zulaikha nak kahwin dengan Nabi Yusuf, dapat juga kahwin dengan Nabi Yusuf di akhir cerita tu, dan dapat anak juga. Sehingga kan perempuan-perempuan di ketika itu mereka kata kepada Zulaikha, apalah kamu ni tergila-gilakan Yusuf, kamu mempunyai suami dan sebagainya. Tak apa, dia kata. Satu hari dia buat majlis besar, dia bagi pisau, dia bagi bawang, hampa potong ramai. Lepas tu dia panggil Yusuf. Yusuf tu dia panggil keluar. Nabi Yusuf keluar. Elok Nabi Yusuf keluar saja, perempuan yang tengah duk iris bawang ke wallah alam pun tak tahulah. Tengok pandang Nabi Yusuf dihiris jari sendiri, tapi tak sakit. Sebab apa? Kecantikan Yusuf tu begitu indah sampai tak sakit dah. Tu baru dunia. Baru dunia. Kalau bidadari, kalau bidadari dia tak disebut dalam kitab, kalau bidadari ni dia jengui dia punya jari dia pun mandi tak basah, tidak tak lena, morong tak teringat. Tu baru jari, tak tengok muka lagi. Tu sikit lagi. Ni mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat, kami pohonkan keampunan-Mu wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali. Jadi semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin washabi ajma'in. Allahumma anfa'tana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bihi walhamdulillahi rabbil alamin.